dalam segala kemelut yang berlaku di dunia, di negara ataupun dalam diri keluarga masing-masing. Kita kena ingat kita ada mukjizat namanya Al-Quran, ya, dan kita selagi kita membaca, kita memahami, kita cuba mengamalkannya, berdoa kepada Allah SWT, insya-Allah Allah akan pimpin kita dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 149. Mari kita lihat pada sinopsis pada halaman ini. Bermula daripada ayat 152 hingga 153, kita akan menyambung 5 lagi perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita sudah lihat ataupun sebelum ini kita sudah pun melihat 5 daripada ayat 151. Jadi kita akan sambung lagi. Semalam kita diingatkan la'allakum taqilun, hari ini la'allakum tadhakkarun. Apa bezanya nanti kita bincangkan. Kemudian kita pergi kepada ayat 154 hingga 157, bercerita tentang sebab penurunan Taurat dan sebab penurunan Al-Quran. Apa fungsinya? Apa objektifnya? Adakah untuk baca-baca sahaja ataupun lebih daripada itu kita nak melihat apakah yang diwartakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن
دراستهم لغافلين وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله Jadi membawa kita kepada resolusi bagi halaman 149. Yang pertama, sempurnakan sukatan dan timbangan dalam transaksi bisnes, sama ada kita menjual ataupun kita yang membeli ataupun yang bekerja. Yang pertama. Yang kedua, ikuti jalan yang lurus dan bersatu, bukan pecah belah, ya, itu jalan orang-orang yang ada masalah iman di dalam diri mereka. Dan yang ketiganya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran agar kita la'allakum turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, mari kita sama-sama perhatikan. Balagha yang maksudnya menyampaikan ataupun tiba, ya, menyampaikan yang sampai kepada hati orang yang mendengar. 77 kali disebut di dalam Al-Quran dan pada ayat 152 itu balagha ini digunakan pada yablugha asyuddah. Bila anak tersebut dia mencapai dewasa, barulah, ya, kita boleh uruskan harta. Tetapi kalau tidak, jangan berani mendekati harta anak yatim, ya, kerana ia adalah perjuangan daripada Allah. Orang yang bermain-main dengan harta anak yatim bukan sekadar makan nasi, makan duit ayah ibu yang sudah meninggal, tetapi sebenarnya dia sedang beritahu kepada Allah, saya tak takut kepada Allah SWT. Jadi pengusaha rumah anak yatim kena berjaga-jaga, jangan suruh anak yatim pergi jual, ya, kemudian untung. Semua pengusaha gaji tukar kereta, yang anak yatim masih lagi kena berjual, dapat makan tak sama dengan apa yang dia makan. Kerana itu tandanya apa? Tandanya ada isu tentang tauhid iman dalam diri seseorang. Khawatir kita ini tidak di-endorse, ya, tidak dicap sebagai orang yang berada di atas jalan yang lurus, padahal kita mohon ini pada setiap masa. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik, terima kasih kepada semua. Seperti biasa kita nak sebut belajar sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Kita akan masuk berkenaan perbahasan nun mati dan juga tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin. Mungkin ada yang bertanya kenapa nun sakinah tidak diasingkan daripada tanwin. Tanwin lah. Sebenarnya di tajuk ni perbahasannya sekali. Nun sakinah itu adalah nun mati. Tanwin pula ialah suara nun mati yang terletak di hujung perkataan kata nama. Okey. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Tetapi kita tak tolak, kita kena tolak satu alif. Kerana alif tak termasuk. Nun sakinah dia tak akan bertemu alif. Nun mati nak bertemu dengan alif tak boleh. Kerana alif tidak akan berlaku melainkan dalam keadaan dia mati juga. Maka apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, 28. Semua ada 29 kecuali alif. Okey. So 22 nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah,
maka terbahagi pada 4 hukum. Yang pertama disebut al-izhar, yang kedua disebut al-idgham, yang ketiga disebut al-iqlab ataupun disebut al-qalbu, dan yang keempat akan menjadi al-ikhfa. Sebahagian ulama membahagikannya kepada 5 hukum. Kepada 5 hukum. Dia pecah idgham tu, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Yang kita biasa sebut hukum 5 tu, yang ni lah hukum 5, tapi kita bahagikan dia kepada 4 sahaja. Idgham tu kita tak pecahkan dia. Maka tu pelajaran kita hari ini. Kita nak sebut satu-satu. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ini ada 28 huruf hijaiyah, tak termasuk alif, maka dia akan menjadi kepada 4 hukum. Maka bila bertemu dengan huruf hijaiyah ni, maka dia akan memberi kesan pada bacaan nun tu. Nun mati tu akan diberi kesan, sama ada bacaan dia tu jelas, terang, ataupun nun tu bacaan dia kena masukkan ke dalam huruf selepas tu, ataupun kena sembunyikan nun tersebut. Dia memberi kesan kepada nun sakinah ataupun suara nun pada tanwin tadi. Maka kita nak belajar satu-satulah. Selepas ini kita akan belajar hukum yang pertama lah, berkenaan dengan nun sakinah dan tanwin, itu hukum izhar yang pertama. Hari ini biar kita faham dulu nun sakinah dan tanwin, satu pelajaran yang akan kita bahaskan ni mengambil masa yang agak lama sedikit kerana nak bahaskan beberapa hukum tadi. Ada 4 hukum berlaku: izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Bila bertemu nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka bacaan nun tu memberi kesan pada bacaan nun tu mengikut hukum-hukum dia lah. Dan akan kita pecahkan satu persatu cara kita nak membaca, melaksanakan nun sakinah ataupun tanwin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat beramal, insya-Allah. Baik. ربنا آتنا في الدنيا